Okey, macam mana? Alif, Rashidan? Tak boleh share lagi? Nova Rizatul. Macam mana? Okey, grup awak ni. Ada buat discussion tak dengan ahli grup? Tengah bincang juga. Dengan bincang. Okey, actually you punya objektif ni lebih kurang sama je untuk grup awak. Cuma yang awak punya ni dia punya objektif yang pertama tu dia tak ada hybrid kan. Saiz dia lagi besar lah. Cuma awak dah decide tak nak pakai yang mana? Turbine mana? Turbine yang vertical ke, horizontal ke, macam mana? Sebab saiz awak punya turbine ni dia besar sikit lah. Okay. Dia output power bawah 200 watt. Bawah 200 watt. Okey. Lepas tu kalau awak pakai contoh vertical axis ni dia punya controller dia di atas air, cuma turbine dia kat dalam air. Okey. Cuma saya nampak yang you boleh buat yang agak senang sikit lah. Agak senang saya rasa vertical axis turbine. Sebab apa? Sebab bahagian controller part tu kat atas, jadi dia punya body ataupun frame tu dia boleh buat lah supaya benda tu terapung lah. Okay, benda tu terapung. Jadi controller tu dah atas air, turbine tu yang terendam dalam air lah. Okay. Nanti you kena buat design dia punya body dia macam mana, dia punya platform dia lah. Doktor, kalau dia keadaan tempat yang macam mana doktor? Tempat dia macam mana? Okey. Dia boleh kita nak apply kat mana? Dekat dalam sungai ke? As long as the water is flowing. Longkang ke? Longkang yang besar ke? Okey, kalau output dia berapa tadi? 200, bawah 200 ke atas 200? Bawah 200 watt. Sebab saya ada tengok satu design ni, dia macam dia letak dekat longkang. Boleh tunjuk tak? Jap. Ikut awak nak kat longkang ke, nak letak kat saluran air ke, terusan air macam apa ni? Sawah padi tu dia ada saluran air tu. Saluran air. Ataupun sungai ke. Nampak skrin saya? Dia macam ni tak? Ya. Macam ni dia biasa letak kat longkang je. Kat longkang ni. Kat longkang ni? Macam mana je? Yang ni kita panggil ni dipanggil ni cross flow turbine. Jenis cross flow. Ni kat mana ni? Jepun ke? Jepun. Tapi tempat saluran dia kecil lah.
Yang tu yang kita kena consider scope nanti. Okay, scope ni you nak buat kat mana? Okay, size kedalaman air tu macam mana? Lepas tu kelebaran sungai tu macam mana? Lepas tu kelajuan air, speed kelajuan air tu. Yang tu kita kena consider, yang tu kena letak dalam scope. That's why kita kena bincang dulu. You kena decide dulu. Okay, nak buat kat mana? Nak apply dekat mana? Contoh dekat longkang, benda yang kita boleh test lah, yang senang test. Contoh kita just consider size. Okay, kita decide size. Okay, benda ni, turbine ni sesuai lebar dia. Untuk lebar longkang tu maksimum 2 meter je. Jadi kalau sungai 2 meter, okey lah, kat sungai pun boleh pasang. Lepas tu kedalaman dia tu berapa meter? Kita nak letak. Kalau macam ni, dia pakai cross flow turbine. Contoh kalau kita pakai vertical turbine di kat atas macam tu, jadi kita kena consider dia punya ketinggian turbine tu. Jadi kedalaman air sesuai, kita kena ambil kira lah. Okay, sebab dia vertical axis. Yang ni dia pakai spiral turbine. Menarik tak projek dia ni. Spiral turbine jenis cross flow. Dia sama aja dengan vertical axis, cuma dia punya position dia tu. Dia punya position dia tu melintang lah. Okay. Benda yang you kena buat ni lebih kurang macam ni lah projek dia. Okay. Maknanya idea tu dah ada lah. Okay. Cuma you kena consider dari segi difficulty lah. Kalau ada benda tu senang ke nak buat ataupun susah nak buat. Boleh buat yang senang lah. Okay. Buat. Okay, senang nak buat dan senang nak test lah. Okay, objektif tu lebih kurang sama dengan grup tadi lah. Yang tadi objektif pertama design untuk grup nombor to design, yang kedua to control. Lepas tu yang ketiga to monitor. 3 benda lah. Okay, to design, lepas tu to develop controller, lepas tu to develop IoT untuk monitoring system. Okay, sama je. Sir, kalau vertical bukan dia pacak terus ke dah tanah? Pacak terus tanah. Vertical. Vertical. Vertical, sekejap saya tunjuk lah. Kan ada ke dalam slide itu saya bagi? Dalam slide yang saya beri yang itu. Mana je? Pacak terus. Tak keluar. Sekejap.
Okay, horizontal axis. Horizontal axis ni dia jenis dia direction blades ni adalah parallel dengan arah pergerakan air lah. Okay, contoh ni. Dia punya blade ni ke atas. Okay, sekejap. Okay, rotational axis parallel or in line to the direction of water. Okay, kita tengok dia punya axis rotor dia lah. Okay, dia parallel dengan arah gerakan, arah aliran air. Okay, macam ni lah. Okay. So, kalau tengok dia punya, kita ada macam platform yang boleh terapung lah. Okay. Lepas tu atas ni kita ada controller part lah. Okay, yang kita boleh control. So, turbine dan juga generator ni dia di bawah air. Okay, totally submerged lah. Okay, dia totally submerged dalam terendaman air. Okay, kalau vertical axis, okay, dia punya rotor axis ni menegak ke bawah. Okay, ke bawah. Kalau horizontal dia melintang axis dia. Yang ni ke bawah. Jadi dia punya turbine je dalam air lah. Yang ke atas ni adalah controller dia lah. Okay. Yang antara jenis-jenis lah. Ada square cage, Darius, 7S dan juga Golf turbine. Okay. Untuk cross flow macam tadi, macam you tengok tadi, dia jenis cross flow turbine. Dia sebenarnya jenis vertical, tapi dia melintang dalam air. Tengok ya. Dia melintang position. Kalau tengok ni adalah Darius turbine, tapi position dia melintang. Dia bukan menegak. Kita panggil cross flow turbine. Okay. Sama macam video yang Alif tunjuk tadi lah, dia jenis cross flow. Okay. Macam tu. Okay, kepada yang jenis non turbine, dia tak menggunakan turbine, tak ada blades. Contohnya dia just pergerakan mekanikal saja. Okay, pergerakan mekanikal dia contoh based on ekor ikan bergerak dalam air macam mana, ikan berenang dalam air. Jadi benda tu yang bergerak ya. Okay. The flapping foil. Ni jenis flapping foil lah. Ataupun jenis flutter flag. Macam bendera yang berkibar. Okay, dia jenis material yang lembut lah. Okay, jadi pergerakan dia tu menghasilkan, tapi dia output dia tak banyak lah yang jenis macam ni. Okay. Dan juga Lewis converter. Yang ni tak pakai turbine lah. Okay, dari segi problem statement. Problem statement ni macam mana problem statement? Problem statement ni dia lebih kenapa kita nak buat projek tu. Kenapa kita nak buat projek tu? Adakah apa masalah projek sebelum ni? Contoh, ambil satu contoh lah. Okay. Okay, turbine yang sebelum ni mungkin oleh sebab aliran air kat Malaysia ni dia banyak sampah. Jadi sampah
yang lalu dekat turbine tu menyebabkan turbine tu sampah tu terperangkap dekat turbine. Okey, jadi menyebabkan turbine tu tak boleh berpusing. Okey, itu salah satu contoh problem lah. Okey. Jadi projek kita ni kita nak solvekan masalah apa? Masalah energi dekat energi macam portable tu mungkin untuk masalahnya sebab mungkin senang bawa portable ni. Masalah untuk charge telefon bimbit. Okay, masalah untuk mendapatkan sumber elektrik. Ataupun masalah bateri cepat habis. Jadi kita perlukan bateri power bank cepat habis. Jadi kita perlukan another source untuk maintain kekal lama lah. Ataupun masalah dia dari segi control, macam mana kita nak control. Contoh disebabkan oleh aliran air yang kuat. Jadi kita kena control benda tu. Jadi macam mana nak control benda tu, kita pakai MPPT, Maximum Power Point Tracking. Jadi kita boleh optimize output power, okay, by controlling generator speed lah. Okay. Lepas tu kalau masalah yang ketiga, okay, masalah kenapa kita nak buat IoT, sebab kita tak boleh monitor status of the turbine. Contoh kalau kita letak turbine tu tinggal aja kat sungai dan kita tak tahu, tiba-tiba benda tu dah hilang, ada orang curi. Tapi kalau kita pakai IoT system ni, kalau turbine tu disconnected, kita boleh monitor lah. Okay. Maknanya ada satu alarm sistem beritahu benda tu hilang, unlocated dan sebagainya lah. Jadi kita boleh monitor. Ataupun sebab turbine tu dekat tengah sungai, jadi kita tak tahu turbine tu function ke tak. Tapi by using IoT system ni kita tahu. Kita boleh check status dekat telefon kita dia. Okay, turbine ni beroperasi. Macam itulah. Jadi problem statement ni dia lebih kepada kita nak solvekan masalah tersebut lah. Sebab apa kita buat benda tu? Itulah problem dia. Dengan adanya problem tu, jadi adalah projek kita. Kita nak selesaikan masalah. Okay, problem statement. Okay, faham tak? Problem statement. So, kalau MPPT tu kena develop juga ke? Ya, kena develop. MPPT ni you just dia sekali dengan control. Maknanya you control benda tu using boost converter. Jadi boost converter ni kita kena control dia punya switching MOSFET. Jadi you kena design boost converter. Okay, boost converter you belajar kan senang je. Dia ada satu switching MOSFET tu yang kita nak control. Lepas tu ada, you boleh survey dekat apa, survey boost converter circuit lah. Okay. Cuma nak control switching PWM tu, kita pakai MPPT. Okay. Sebab PWM kita nak control dia high frequency switching. Jadi menggunakan MPPT kita boleh control lah, okay, untuk mendapatkan energy extraction, maximum energy extraction, ataupun lebih optimize lagi lah. Kalau tak ada controller, mungkin kita tak boleh control. Tapi kalau menggunakan MPPT ni, MPPT algorithm ni dia lebih kepada optimization lah. Maknanya lebih baik, optimum. Kita akan dapat lebih lagi energy. Okay, compared to the conventional controller lah. Okay, without controller.
Jadi MPPT ni senang je. Okay. Yang penting you ada boost converter dan menggunakan Arduino, kita boleh control PWM dekat Arduino tu. Dia dah ada PWM signal, cuma kena buat sikit programming lah pakai algorithm biasa, contoh pakai PNO. Kita try dengan PNO algorithm. PNO ni perturb and observe algorithm, just simple programming lah. Okay. Sir, kalau yang saya cakap buat apps tu, kena buat sendiri ke guna macam mana? Kena buat sendiri lah. Buat sendiri ni macam Arduino, dia dah ada modul untuk IoT. Okay, modul untuk IoT ni nanti you boleh search lah modul ESP32 ataupun ESP8266. Modul tu dia mesh dengan Arduino. Okay, dia package dengan Arduino lah, dia boleh communicate melalui Arduino IDE. Jadi kalau nak buat apps untuk kat telefon ni, kita ada Blink apps. Itu Blink app ni dia compatible dengan Arduino lah. Biasa dengar kan? Tak pernah? Tak. Blinks, BLYNK. BLYNK. Nampak tak telefon saya ni? Dah ada. You boleh try install dulu lah. BLYNK. Boleh download dekat Play Store. Okay. Yang ni banyak lah. You boleh tengok kat YouTube macam mana nak buat apps. Dia boleh communicate dengan ESP8266. Okay. Nanti try ESP32 ataupun ESP8266. Itu salah satu modul lah. Modul compatible Arduino. Tak you guna Arduino Uno pun dia dah boleh communicate lah. Yang apps ni Blinks, BLYNK. Blinks. Dah banyak dah orang buat lah. Dekat YouTube you boleh tengok lah. Tutorial pun dah ada. Awak kena buat ni ke? IoT tu? No, sorry. Tak pernah saya. Tak pernah? Tak pernah belajar Bukan. Tak pernah. Saya mendapat info budak-budak BTE ni dia belajar ni. Ni apps IoT. Tapi saya biasa guna direct software Arduino saya. Tapi Arduino tu biasa guna lah. Biasa. Okay, yang penting Arduino tu dah familiar. Cuma nak lagi mahir ni kena banyak belajar lah. Okay. That's why projek ni ada. Tidak belajar saja, kita kena buat lah. Belajar tu just teori. Buat ni baru praktikal yang. Teori dengan praktikal ni dia tak sama lah. Kadang-kadang kita belajar lain. Tapi nak buat tu, sepanjang nak buat tu kita akan jumpa banyak cara lah. Banyak method. Tapi benda ni macam Arduino ni dia dah establish. Maknanya dia punya reference tu kita boleh dapat senang lah. In term of coding semua dah ada dah dekat internet sebenarnya. Cuma you kena belajar lah. Itu yang belajar dekat YouTube. Okay. Belajar dan juga buat. Kena buat sendiri.
Okey, dari segi research scope. Okey. Research scope. Research scope ni kena ada lah supaya kita punya projek ni tidak pergi tidak, maknanya dia ada boundary dia, limitation dia, supaya awak tak pergi lebih jauh, tidak pergi sesat pula, tak balik-balik. Jadi kita kena buat set limit sampai mana. Contoh kalau nak buat turbine, okay, so kita kena set berapa size dia, berapa size turbine. Jadi size tu kena refer, you punya assessment location kat mana. Contoh kalau nak letak kat sungai, okay, kita kena dapatkan info sungai tu berapa dalam, okay, sungai tu berapa lebar, supaya kalau kita buat turbine, contoh kita buat vertical axis turbine, kita punya size turbine tu contoh setengah meter, okay, 50 setengah meter, 50 cm, setengah meter kan. Tapi sungai tu tak dalam, cetek, tak boleh tak. Jadi turbine tu tak boleh pusing. Jadi you kena set you punya scope. Okay, you punya turbine ni only applicable for river that have a 2 meter depth, ataupun 5 meter, kedalaman 5 meter sahaja. You punya keluasan lebar dia, okay, contoh 10 meter sahaja lebar. Macam itulah. Jadi lebih pada tu, dia tak sesuai. Ataupun kurang tu tak apa. Lepas tu, apa lagi? Kalau buat, so you kena consider juga you punya water velocity. Kalau sungai terlalu laju, nanti turbine you hanyut pula. Okay, you kena, kalau hanyut macam mana nak buat? Sebab laju sangat air sungai tu, dia meletak je turbine tu hilang. Awak punya platform tu hilang, kena hanyut ke sungai. So macam mana nak buat? So kita kena ada mekanisme lain pula. Okay, nak letak apa ni, anchor ke, saw, letak saw ke, tak nak bagi dia lari, ataupun kita ikat platform tu ke, tak nak bagi dia hanyut lah. Jadi ataupun sungai tu terlalu perlahan, letak je turbine tak larat, tak pusing, jadi rugi. Jadi you kena consider lah, okay, turbine ni, projek ni sesuai untuk sungai berkapasiti untuk 1.5 meter per second speed saja. Lebih pada tu dia tak sesuai. Sebab apa? Sebab dia akan hanyut di bawah air. Sebab dia punya strength tali ikat dengan platform tu tak kuat ke sebagainya. Jadi dia hanyut. Itulah, okay, scope dia. Itu apa lagi? Kalau control, okay, control scope dia, okay, you nak guna apa dia? Contoh, circuit apa dia? Kita ada boost converter, kita ada buck converter. Okay, nanti you nak tengok lah, you nak pakai yang mana, buck converter ke, boost converter ke, ataupun you nak guna ni, active rectifier. Maknanya control menggunakan 6 biji rectifier bridge. Itu pun boleh juga. Okay, jadi scope dia limited. Contoh, okay, untuk control ni, scope ni hanya menggunakan boost converter sahaja. Sebab kita buat ni untuk low cost. Kalau guna active rectifier, so kita perlukan 6 biji MOSFET. Jadi dia dah jadi mahal lah, high cost. Dan juga dia punya level difficulty tu dah jadi lain lah. Okay, sebab 6 biji switch kita kena control. Kita kena control 6 PWM. 6 lah. Sebab satu cycle dia aktif 2 switch je. Okay, kita kena control 3 PWM.
Tapi kalau pakai boost converter ni kita just control one single MOSFET je lah. Yang tu lebih praktikal lah saya rasa. Okay. So scope dia only applicable for low cost using boost converter. Macam tu lah. Okay. Okay, lepas tu okay, apa lagi control? Okay, MPPT ha. MPPT ni okay, guna conventional MPPT je lah. Okay. Guna conventional MPPT ni maksudnya MPPT yang contoh PNO. Dia ada banyak tau. Kalau nak pakai adaptive MPPT pun ada, hybrid MPPT pun ada. Jadi dia punya limitation je. Contoh kalau menggunakan tick speed ratio MPPT. So kita kena ada additional sensor untuk measure water velocity dan sebagainya. Jadi itu melibatkan kos yang tinggi lah. So kalau guna contoh PNO sahaja. So dia jenis sensorless MPPT. Dia tak perlukan sensor yang banyak. Okay. So you boleh letak kat scope tu applicable for low cost MPPT, which is mean tak menggunakan sensor lah maksudnya. Ada jenis MPPT tu kita kena install sensor untuk measure water velocity. Okay, kita kena install flow rate sensor. Okay, then kalau IoT pun you kena scope dia nak pakai IoT modul mana. Contoh kita ada modul 32, ada modul yang 8266 tu. Okay. Dia ada beza tu, dia punya segi input output dia. Okay, so you kena tengok berapa input, berapa output dia. Lepas tu nak guna Arduino, nak pakai Arduino mana? Arduino Mega ke, Arduino Uno ke? Macam tu lah. Okay. Scope and limitation lagi. Lagi apa lagi yang you rasa-rasa kena ada? Supaya projek ni projek ni tak terlalu besar lah. Okay, tak cakrawala sangat lah. Maknanya projek ni benda yang you boleh buat lah. Maksudnya macam tu. Okay. So kena letak boundary lah supaya awak tak sesat. Okay. Sempadan je. Nanti you boleh tambah lagi lah. Any scope. Saya nak Okay, tanya. Bilik saya kat mana? Blok 1, arah 1. Blok 1 arah 1. Ya, dekat dengan parking ni. Parking depan. FTKEE saya. Ya. FTKEE. Okay, saya. Okay, jadi untuk minggu ni you kena siapkan benda ni lah. Okay. Introduction. Siapkan proposal kan. Sampailah minggu ke berapa? Minggu ke 10 tu you kena present ke? Saya lupa lah. Minggu ke berapa you kena present? Okay, minggu ke 12 you kena present. Minggu ke 12 lah. Okay, minggu ke 12 kena present. So kita minggu yang ketiga kan ya? Ini minggu ketiga. Minggu keempat saya. Minggu depan dah minggu 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada lebih kurang 7 minggu. Okay, minggu ni. Kalau tengok dia punya proposal tu panjang juga tu. Okay, you kena siapkan sampai chapter 4.
Okay, chapter 4. Chapter 1, introduction ni lah. Dalam introduction tu kena ada objective, problem statement, scope. Research scope. Okay, chapter 2 ni literature review. Okay, you kena cari paper-paper related lah dengan hydrokinetic. Biasa guna easy proxy kan? Easy proxy MP. Dah guna? Pernah guna. So, Tapi tu you masuk, login guna ID ke apa dah? Pasti ke student? Ke IC? You login lah. Dalam tu masukkan IC sebagainya. Cari dalam tu. Paper yang related dengan hydrokinetic lah. Okay. Saya rasa saya bagi paper untuk awak tu. Dalam 3-4 paper. Yang tu boleh diguna jugalah. Itu literature. Lepas tu yang ketiga, methodology. Subjek chapter 3 ni methodology. Jadi you kena buat flowchart. Okay, flowchart. Lepas tu milestone. Milestone ni macam Gantt chart lah. Okay, milestone. Okay, minggu 3 buat apa, minggu 4 buat apa, minggu 5 buat apa. Okay, boleh. So, minggu depan boleh saya nak tengok benda tu lah. Chapter 1 dulu. Okay, chapter 1 dahulu lah. Kemaskan dulu bahagian objektif, scope dan juga problem statement. Cuma yang lain dari segi design, drawing, drawing tu, design turbine tu macam mana. Yang tu dalam chapter methodology lah. Okay, chapter 3. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada, Aiman? Tak ada, sir. Syami? Buat sekarang ni tak ada lagi. Alif? Ada. Impal? Belum lagi, Ustaz. Okay. Aiman? Aiman. Tak ada je. Aiman dah. Farizatul? Tak ada, sir. Okman? setakat ni tak ada lagi sir. Ada lah. Okay, kalau tak ada apa kita tangguh di sini. So kita jumpa minggu depan lah. Waktu yang sama hari Jumaat. Minggu depan tak boleh jumpa face to face lagi . Minggu depan minggu ke-5. Okay. So, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay sir. Terima kasih sir. Sir nanti nak minta recording ni sir. Recording? Recording ni. Saya Boleh tak? separuh tadi saya separuh baru ingat nak rekod. Okay, tak boleh. Okay, tak apa. Terima kasih sir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Itu, sir. Terima kasih, sir. Okay.